Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar di HT01, di HT02. So, saya amat gembira untuk mengajar kamu sekali lagi dalam topik cellular respiration. Kali ini kita akan menyentuh satu kitaran penting yang kita namakan sebagai Krebs cycle ataupun dipanggil sebagai citric acid cycle. Sebelum kita melanjuti pelajaran kita pada topik ini, iaitu Krebs cycle, adalah lebih baik untuk kita recall kembali apa yang kita dah pelajari mengenai video-videonya lepas. Dalam videonya lepas, saya ada banyak membincangkan berkaitan dengan aerobic respiration, iaitu bagaimana pemecahan glukos, a breakdown of glucose untuk menghasilkan tiga perkara penting, iaitu ATP. Yang kedua adalah carbon dioxide dan yang ketiga adalah water yang melibatkan penggunaan oksigen. So, kita panggil dia sebagai aerobic respiration. Breakdown of a glucose into energy, ATP, carbon dioxide and water in the presence of oxygen. So, itu adalah aerobic respiration. Dalam penerangan videonya lepas, aerobic respiration ni saya sertakan dengan penerangan berdasarkan diagram bahawa aerobic respiration ni melibatkan tiga stage utama. Yang pertama adalah glycolysis, di mana pelajar akan tengok bagaimana glukos itu broken down, split into the two molecule of pyruvate. Yang kedua adalah pyruvate oxidation and Krebs cycle. Dia sekali ya, pyruvate oxidation and Krebs cycle. So, ini berlaku dekat matrix of mitochondria, di mana dalam pyruvate oxidation, dia akan convert pyruvate kepada acetyl-CoA dan acetyl-CoA akan enter Krebs cycle. Perkara ini adalah sangat penting dalam menghasilkan electron carrier molecule NADH serta FADH2. So, apabila terdapatnya molekul yang bertenaga ini, iaitu electron carrier molecule ini, NADH dan FADH2 akan mengalami peringkat yang ketiga, iaitu oxidative phosphorylation dalam menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak. Jadi, kita sekarang dah akan lihat kepada Krebs cycle. Bila pelajar dengar penerangan saya ni, cuba dengar dengan baik dan cuba tangkap setiap poin penting yang cuba saya sampaikan. Kita akan bermula daripada peringkat demi peringkat. Baik pelajar, apabila pelajar dah faham tentang bagaimana pyruvate convert kepada acetyl-CoA, acetyl-CoA ini, acetyl-CoA will combine with oxaloacetate. Acetyl-CoA will combine with oxaloacetate to form citrate. So, term yang saya guna tu adalah combine. So, dengar baik-baik ya, combine. And in this reaction, coenzyme A is released. Okay, coenzyme A is released. So, arrow dia macam ini. Kemudian kita akan tengok citrate. Citrate adalah 6 carbon compound. Letakkan kat bawah ni 6 carbon, 6C, 6 carbon compound. Kalau kita kira ada 6 carbon ya. Citrate undergo isomerization to form isocitrate. So, perkataan yang saya guna adalah isomerization. Citrate undergo isomerization to form isocitrate. Isomerization. In this reaction, water is released and another water molecule is added. Diletakkan. Okay, baik. Kita masuk kepada peringkat ini ya. Isocitrate juga adalah 6 carbon compound. Ini adalah bahagian yang penting. Isocitrate undergo oxidative decarboxylation to form alpha ketoglutarate. So, kalau buat ayat macam tu ayat dah ya. Isocitrate undergo oxidative decarboxylation to form alpha ketoglutarate. Ni dengar elok-elok. In this reaction, isocitrate is oxidized. Kalau nampak arrow ni, isocitrate is oxidized. Gunakan term itu ya. Sebab itu kita panggil dia oxidative decarboxylation. Sebab isocitrate is oxidized. Kenapa saya katakan dia oxidized? Perhatikan dengan baik rajah ini.
Isocitrate akan mengalami donation of electron. Dia akan donate elektron dia. Dia akan memberi elektron yang ada pada dia. So, apabila dia mengeluarkan elektron, donate dia elektron, itu kita panggil oxidation. Siapa yang akan ambil elektron ni? The electron is transferred to NAD+. The electron is transferred to NAD+. Apabila NAD+ ini menerima elektron, NAD+ is reduced into NADH plus H+. So, isocitrate is oxidized. NAD+ is reduced. So, term ini penting untuk kita faham. Okay, mendonate elektron is to oxidize. Menerima elektron itu reduce. So, ini yang kita kena jelas dengan peringkat ini. Peringkat yang paling penting. Remaining compound. Compound berikutnya undergo decarboxylation by release the carbon dioxide, convert into alpha ketoglutarate. Sebab tu the whole process ini kita panggil dia oxidative decarboxylation. Isocitrate oxidize and then remaining compound undergo decarboxylation. Membentuk alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate adalah 6 carbon compound. Okay? 6 carbon compound. Baik pelajar, kita teruskan apa yang kita akan lihat. So, please explain every stage based on the diagram given. Alpha ketoglutarate undergo oxidative decarboxylation to form succinyl-CoA. How to explain this process? Mari kita tengok berdasarkan figure. In this reaction, alpha ketoglutarate undergo decarboxylation by release the carbon dioxide. Okay, undergo decarboxylation by release carbon dioxide. Okay, good. Remaining compound is oxidized. Jadi, compound yang berikutnya itu akan oxidize. Masih ingat lagi tak kalau oxidize ni donate ke release? Remaining compound is oxidized, donate the electron to NAD+. Dia donate elektron kepada NAD+. Apa yang NAD+ nya akan buat? NAD+ is reduced into NADH plus H+. Titik. Then, coenzyme A is attached to form succinyl-CoA. Nampak tak kita terangkan mengikut diagram tu? So, ada dua kali berlakunya oxidative decarboxylation. Yang pertama semasa conversion isocitrate kepada alpha ketoglutarate. Yang kedua semasa conversion alpha ketoglutarate kepada succinyl-CoA. Very good, pelajar. Now, this is very important step. Succinyl-CoA ni adalah 4 carbon compound. Okay? So, this is 6 carbon compound. This is 6 carbon compound. This is 5 carbon compound. Now, this is 4 carbon compound. Succinyl-CoA undergo substrate level phosphorylation to form succinate. Baru kamu dengar perkataan substrate level phosphorylation. Bila kita belajar pelajaran yang lepas, pastinya saya terangkan, ada dua metod ataupun dua cara ATP dihasilkan. Yang pertama, ATP is synthesized direct from substrate. Yang kedua, ATP synthesized via redox reaction. So, kalau direct from substrate, kita namakan dia substrate level phosphorylation. Sekiranya ATP is synthesized via redox reaction, itu adalah oxidative phosphorylation. Baik, jadi kamu faham bila dengar saja perkataan substrate level phosphorylation, pastinya ada ATP yang dihasilkan di sini. But how this ATP is synthesized? Ini itu persoalan dia. Maka apa yang kita akan lihat daripada succinyl-CoA, from the succinyl-CoA, the phosphate, the inorganic phosphate. Kalau nampak P ada I kecil ni, ini kita panggil inorganic phosphate. The inorganic phosphate displace coenzyme A. Coenzyme A masuk tadi dengan ikatan yang lemah. Jadi inorganic phosphate displace, menggantikan coenzyme A tersebut. Displace the coenzyme A. The phosphate group then kemudiannya transfer to GDP. Tengok arrow elok. Transfer to GDP. GDP convert to GTP.
Malangnya, GTP ni adalah lower energy level yang cannot support any cellular work. Dia kena tingkatkan aras tenaga tersebut so that GTP transfer the phosphate group to ATP. ATP convert to ADP convert to ATP. So barulah dia tukar pada satu aras yang tinggi di dalam bentuk ATP, yang ATP ni boleh digunakan untuk drive, menjalankan cellular work. So ATP is synthesized via substrate level phosphorylation. Sekarang ni pelajar, kita dah sampai kepada succinate. So untuk peringkat succinate sehinggalah menjadi fumarit, fumarit menjadi malit, malit kepada oxaloacetate semula. Ini kita akan bincangkan dalam video akan datang. So stay tune. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.